Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan cakap pasal dua rangka yang kita pernah dengar ni, iaitu kalau kita kenal diri, kita akan mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Allah, maka binasalah kita. So, ataupun kata-kata yang sewaktu dengannya lah. Sebab itu apa benda yang saya ingat. Tapi bila kita fikir tentang akal yang mahu berfikir tentang sesuatu, apa benda yang kita boleh fahami dengan kata-kata itu? Kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Allah. Tapi kalau kita nak mengenal Allah, binasalah diri kita. So, apa yang dimaksudkan dengan binasa pada diri kita tu? Adakah disebabkan akal kita tak mampu nak mencapai apa benda yang ada pada Allah sampai suatu tahap kepala kita meletup, otak kita meletup? Adakah itu yang dimaksudkan? Tapi macam mana pula dengan mengenal Allah, kita akan binasa? Tidakkah mengenal Allah kita akan lebih tenang? Mengenal Allah dengan kita akan lebih meyakini tentang tauhid. Tapi yakinlah bahawa Islam ni sebenarnya dia suka kepada orang yang berfikir. Islam, Allah SWT, dia sayang pada makhluk ciptaan dia. Pada semua makhluk ciptaan dia, dia sayang. Dan Allah lebih suka kepada orang yang suka berfikir. Dan sebenar benar kisah, kalau kita renungkan lagi, maksudnya ialah bila kita mengenal diri kita, kita melihat kulit ni begitu cantik, kulit ni begitu, kenapa kita kena ada kuku, kenapa kita kena ada kening, kenapa kita kena ada bulu mata. Bila kita perasan, hujan takkan pernah masuk ke mata disebabkan bulu mata yang kita ada ni. Dan kuku, kalau kita tak ada kuku, kita tak akan dapat buang daki-daki yang ada pada tangan ni. Dan kalau kita tak buang, ketika itulah kuman-kuman akan akan hidup di atas tubuh kita. So kuku ni sebenarnya penting. Dan segala macam sekalipun, macam kulit kita pun dia ada special healing, yang mana kalau ada benda-benda yang tertanam dalam kulit ni, masa demi masa dia akan menolak buang keluar benda yang tertanam tu. Secara tak langsung, kita tiba-tiba benda tu terkeluar sendiri. So begitulah hebatnya kulit ni, yang mana bila kita mengenal macam mana darah tu boleh buat oksigen, macam mana penghasilan darah itu berlaku, berapa kitaran darah itu, kita cakap pasal darah putih. Lepas tu kita cakap pasal kuman-kuman yang ada tugas-tugas yang spesifik, dan bakteria-bakteria yang baik dalam badan yang membantu kita. Dan bila kita melihat bahawa sebenarnya kita adalah satu microorganism yang besar, yang sangat kompleks, yang seolah-olah macam dalam badan kita ni nak ada dekat berpuluh-puluh puak yang hidup dalam satu masa, yang mana menariknya secara tak langsung mereka sentiasa memerlukan antara satu sama lain. So unik sebab saling kait yang berlaku. Macam tak ada benda yang bergaduh kat dalam badan kita ni, kuman-kuman kita ni, protein-protein kita ni, tak ada benda yang bergaduh. Semuanya membantu antara satu sama lain. Dan itulah yang menyebabkan kita yakin bahawa yes, manusia ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengenal diri kita, kita kenallah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rangkaian kedua ialah bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan binasa. Bagaimana logik dia? Logik dia ialah bila kita tahu Allah Maha Pencipta, maka kita tahu bahawa Allah lah yang mencipta bumi ini. Allah lah yang mencipta air untuk kita minum. Allah lah mencipta oksigen untuk kita bernafas. Allah lah yang menciptakan mata untuk kita melihat, untuk kita merasa dengan lidah, untuk kita merasa dengan tangan. Jadi tanpa oksigen boleh tak kita hidup? Tanpa tanah boleh tak kita berdiri? Tanpa jasad boleh tak kita berjalan ke sana ke sini? So yakinlah kita bahawa tiada apa benda yang Allah cipta ni, kita pun tak ada. Tiada oksigen, matilah kita semua orang, binasalah kita semua. Tak ada air, binasalah semua manusia. Tak ada benda-benda yang membuatkan manusia tu boleh hidup, maka binasalah kita. Dan inilah maksud dia, yang mengatakan bahawa bila kita mengenal Allah, bahawa binasalah diri kita. Tidaklah bermaksud bahawa kita jangan kenal Allah sebab kita akan dibinasakan. Bukan begitu. Itu salah faham orang-orang yang terlalu ambil secara literal. Tapi bila kita faham, sebab itu kita mengajar tentang konsep tauhid, ketuhanan. Bila kita betul-betul faham,
bahawa kita tahulah tidak ada daya yang kita boleh buat, melainkan kita akan dibinasakan tanpa kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah yang maha kasih sayang, yang maha memberi, yang maha mengasihani. So itu adalah penerangan daripada pendapat saya lah. Kalau ada benda-benda yang kamu nak kongsi, mungkin kamu boleh cerita pada saya sedikit sebanyak tentang rahsia-rahsia lain, sebab saya sentiasa excited nak dengar cerita-cerita baru. Jadi apa-apa pun nanti kita akan bertemu lagi di kisah seterusnya. Baik-baik jangan menari. Assalamualaikum.